awal sikit sebab sekejap lagi saya ada urusan. Kita mula awal sikit lah kan. Sekarang pun fresh lagi otak kan. Jadi baik, insyaAllah pada malam ni kita akan masuk tajuk sifat harus bagi Allah. Selepas mana kita recap balik pembelajaran kita sebelum ni. Yang pertama, saya nak susun balik untuk sahabat-sahabat sekalian tahu macam mana track dia ataupun tahu macam mana kronologi dalam kitab Tauhid, khususnya apa yang dia akan bincangkan. Yang pertama, kita bincang tentang hukum akal. Hukum akal tu berkaitan dengan macam mana cara berfikir dengan baik. Itu yang pertama, sebab apa kita belajar hukum akal. Sebab bila kita belajar hukum akal, kita tahu macam mana nak letak duduknya cara berfikir dengan betul agar selepas kita nak masuk topik seterusnya tu, kita akan clear. Mana satu yang wajib akal, mana satu yang mustahil akal, mana satu yang harus akal. Itu yang pertama. Yang kalau dalam kitab kalam, dia masukkan dalam tajuk An-Nazar ataupun An-Nazariyat. Perkara-perkara yang membina rationality. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa kita belajar hukum akal, pembahagian hukum akal, sebab terma-terma dalam hukum akal tu sebenarnya dia banyak digunakan dalam perbahasan sifat. Contohnya, wajib bagi Allah sekian-sekian. Wajib bagi Allah bersifat dengan sekian-sekian. Jadi perkataan wajib tu, apa yang kita nak fahami daripada perkataan wajib tu. Itu penting sebab apa kita belajar hukum akal. Yang pertama, kita belajar hukum akal. Yang kedua, kita masuk perbahasan tentang kita masuk terus bahas tentang hukum sifat 20 ataupun sifat 13. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ini adalah tajuk yang paling core dalam tauhid dan tajuk yang paling core dalam ilahiyat. Macam saya cakap sebelum ni, dalam akidah kita ada 3, ilahiyat, nubuat dengan sam'iyat. Jadi kita baru settlekan komponen yang pertama, itu berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah, ada 13. Yang tu yang pertama kita dah masuk daripada sifat 13 tu terbahagi pula pada 3. Sifat al-wujudiyah, tentang kewujudan Allah. Macam mana nak buktikan kewujudan Allah itu wujud. Allah itu sendiri wujud, yang pertama. Yang kedua, sifat salbiyah. Tujuannya untuk kita tanzihkan, bersihkan, sucikan Allah daripada segala bentuk keaiban atau bentuk kecacatan. Kemudian 5 sifat salbiyah. Kemudian kita masuk 7 sifat ma'ani untuk kita nak simpulkan segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Taala, dan kita bahaskan secara detail semalam melalui 7 sifat tu. Sebenarnya kalau dalam sifat 20 dia ada tambah lagi 7 sifat maknawiyah. Cuma dalam kitab dia tak sebut, jadi kita tak bincangkan lah. Mungkin lepas ni kita akan masuk ke kitab yang lebih tinggi. InsyaAllah dia akan sebut tentang sifat maknawiyah ni. Okay, lepas kita bicarakan tentang sifat wajib, kita juga sebut juga tentang sifat mustahil. Pembalikannya lah. Kalau wujud, mustahil Allah ni tiada. Kalau baqa, mustahil Allah ni ada awal, ada akhir dan sebagainya. Kemudian lepas kita sifat mustahil, kita sentuh sikit-sikit saja. Kemudian kita masuk sifat harus bagi Allah yang kita akan bincangkan malam ni. Okay, sebenarnya sifat harus bagi Allah ni, ayat yang lebih proper adalah apa yang harus bagi Allah. Maksudnya perkara apa yang harus bagi Allah. Sebenarnya sifat tu dimasukkan atas dasar persamaan yang kita nak samakan dengan sifat wajib, sifat mustahil. Sedangkan naknya harus ni apa yang harus bagi Allah. Itu yang lebih tepat. Nanti kita baca dalam kitab, musannif akan sebut itu. Tajuk dia tulis sifat harus bagi Allah. Sedangkan dia bukannya satu sifat, dia cuma apa yang harus bagi Allah. Itu yang kita kena faham. Okay, baik. Jadi jelas hukum akal, sifat wajib, sifat mustahil. Sekarang kita masuk sifat harus. Selesai sifat harus ni, kita dah settlekan satu komponen yang besar dalam akidah, iaitu berkaitan dengan ilahiyat. Baik. Kita masuk dalam kitab muka surat apa ni? Muka surat tentang sifat harus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun
Adapun yang harus bagi Allah, nampak? Dia guna perkataan bukan sifat yang harus, tapi yang harus bagi Allah, maka iaitu satu perkara, iaitu menjadikan mungkin atau mentiadakan mungkin. Saya sebut sebelum ni, mungkin tu maksud apa? Mungkin tu maksudnya mudah kita faham sebagai makhluk ataupun perkara yang diciptakan. Sebab al-wujud, mawujud ni ada wajib dengan ada mungkin. Jadi kita termasuk dalam perkara-perkara yang mungkin. Itu kita lah makhluk lah. Maksudnya sifat harus bagi Allah, itu apa yang harus bagi Allah. Itu mudah fahamnya. Apa yang harus bagi Allah adalah menjadikan ataupun mentiadakan makhluk. Menjadikan ataupun mentiadakan makhluk. Kalau bahasa Arab, ijad atau i'dam al-mumkin ataupun al-makhluqat. Maksud apa? Maksudnya harus bagi Allah untuk Allah nak cipta kita ke ataupun Allah nak tiadakan kita tu perkara yang harus bagi Allah. Maksudnya kalau kita ni tercipta bukan atas dasar Allah wajib ciptakan kita, kemudian Allah ciptakan kita. Faham tak? Maksudnya kejadian kita ni hanyalah atas dasar perkara itu harus bagi Allah. Bukannya Allah wajib cipta kita. Contohnya lah benda ni berbalik dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa mereka mewajibkan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah kena buat itu, Allah kena buat ini. Apa-apa sajalah yang berlaku dekat dunia ni sama ada dalam bentuk penciptaan contohnya. Jadi benda itu tak wajib bagi Allah untuk Allah adakan ke ataupun Allah nak tiadakan tu, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak siapa yang berhak untuk mewajibkan Allah untuk menciptakan sesuatu. Contohnya kita kata kalaulah kenapa Allah peperangan kat dalam dunia ni, kenapa Allah tak ciptakan sekian-sekian untuk selesaikan sekian-sekian. Jadi perkara itu tidak wajib bagi Allah. Apa-apa saja bentuk penciptaan itu adalah perkara yang harus bagi Allah saja. Harus ni apa? Bila kita sebut perkataan harus, maksudnya dia macam kita, ini penting kita belajar hukum akal tu, pembahagian hukum akal. Jadi harus ni adalah harus akhli. Macam jaiz akhli bagi Allah SWT untuk menjadikan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Menjadikan tu itu menciptakan lah. Menciptakan sama ada Allah Allah nak kita ni wujud ni atas dasar perkara yang harus dia bagi Allah. Bukannya Allah wajib ciptakan kita. Sebab itu Allah sebenarnya Allah tidak memerlukan makhluk pun untuk menyembah Allah Subhanahu Taala. Sebab kalau makhluk tak sembah Allah Taala pun, Allah Taala tak kurang apa pun. Jadi tapi selepas Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk, baru patut, sebab itulah Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi penciptaan manusia tidaklah wajib untuk, maksudnya kalau manusia tak ada, siapa nak sembah Allah? Tak perlu benda tu. Sebab benda tu tak wajib bagi Allah untuk ciptakan manusia. Dia menciptakan hamba-hambanya. Faham? Mungkin macam berbelit sikit, tapi apa yang nak senang faham adalah kejadian manusia, penciptaan manusia bukannya benda yang harus bagi Allah. Bukannya benda yang wajib bagi Allah, sedangkan dia termaktub kepada perkara yang harus bagi Allah saja untuk menciptakan kita. Seterusnya, maka tiada diwajib baginya, itu bagi Allah Ta'ala, memperbuat suatu mungkin dan tiada mustahil. Maksudnya menjadikan mungkin, menciptakan makhluk itu bukanlah perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Jadi dia termasuk dalam perkara yang harus bagi Allah. Dan setengah daripada mungkin, maksudnya kat sini contoh. Setengah daripada mungkin itu membangkitkan Rasul dan membangkitkan Rasul dan memberi pahala orang yang taat dan menyiksa orang yang maksiat dan memberi rezeki akan hambanya dan memperbuat yang maslahat baginya. Maka sekalian itu harus bagi Allah Ta'ala, tiada wajib dan tiada mustahil. Contohnya adalah membangkitkan Rasul. Kenapa musannif sebut atau pengarang sebut membangkitkan Rasul ni? Sebab daripada pendapat falasifah dengan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawa Allah wajib turunkan Rasul kepada umat manusia. Sebab apa? Bagi pandangan falasifah, contohnya Al-Farabi dan Ibn Sina mengatakan bahawa Allah wajib untuk turunkan
Rasul kepada manusia. Sebab apa? Simpelnya, senang faham. Sekiranya Allah tak utuskan Rasul kepada manusia, jadi manusia akan jadi sesat. Jadi benda itu menunjukkan bahawa Allah ni zalim. Jadi mereka mewajibkan bahawa penurunan Rasul kepada manusia adalah perkara yang wajib bagi Allah. Sekiranya Allah tak turunkan Rasul, maka Allah termasuk daripada sifat-sifat zalim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda itu mustahil. Jadi mereka mengatakan kalau kita nak selesaikan masalah itu, masalah kezaliman Allah Taala, jadi mereka terus wajibkan bahawa Allah Taala ni wajib untuk utuskan Rasul. Itu pada pendapat Mu'tazilah. Pendapat Falasifah mengatakan bahawa antaranya lebih kurang sama aja. Mereka Falasifah ni lagi detail. Dia kata, mereka katakan bahawa alam ini terbentuk dengan ekosistem yang baik disebabkan adanya Rasul ini. Sekiranya Rasul ini tak ada, dunia akan jadi kucak-kacir. Jadi wajib untuk Allah turunkan Rasul. Itu pendapat-pendapat ekstrim daripada Mu'tazilah dan Falasifah yang sebab antaranya Mu'tazilah mereka berpegang dengan prinsip al-islah wal-aslah. Itu Allah mesti buat sesuatu perkara yang lebih baik. Sekiranya ada perbuatan yang baik itu, Allah mesti buat yang lebih baik pada itu. Jadi mengutuskan Rasul itu adalah perkara yang aslah bagi mereka. Sekiranya Allah tidak berbuat demikian, maka Allah termasuk Allah jadi zalim dan perkara itu mustahil. Jadi tapi pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah Syairah, hatta mengutuskan Rasul itu adalah satu perkara yang harus bagi Allah. Allah nak utus ke, Allah tak mau utus ke, kama yurid, seperti mana yang Allah kehendaki. Kita tak boleh nak paksakan, nak wajibkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kena buat ini, Allah Ta'ala kena buat ini, Allah Ta'ala tak boleh buat ini, Allah Ta'ala tak boleh buat itu dan sebagainya. Perkara itu yang disebut oleh Imam Dardir bisu'il adab dengan Allah Ta'ala. Tidak ada adab dengan Allah Ta'ala untuk mewajibkan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah nak buat apa, ikut suka Allah. Itu adalah peranan ataupun sifat kekuatan bagi Tuhan. Allah nak buat apa, ikut suka Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memberi syurga kepada orang yang maksiat ataupun mengazab orang yang taat kepada Allah. Jadi perkara ini adalah dia ada konflik sikit sini. Perkara ini adalah harus daripada sudut akli. Bermaksud tak ada masalah pun kalau Allah nak azabkan orang yang taat. Orang tu semayang berapa ribu tahun, kemudian tiba-tiba masuk neraka. Kemudian orang yang zalim contohnya, tiba-tiba Allah letakkan dia masuk dalam syurga. Perkara itu harus bagi Allah, tapi harus apa? Harus akli. Yang ni penting. Maksudnya kita tak boleh nak wajibkan Allah, kalau orang ni zalim, wajib masukkan dalam neraka. Kalau orang ni taat, wajib masuk dalam syurga. Kita tak ada kudrat untuk mengatakan atau memerintahkan Allah Ta'ala untuk buat sekian-sekian. Benda tu tertakluk pada Allah Ta'ala. Tapi dia termasuk dalam harus akli. Secara akal saja. Maksudnya benda itu logik. Maksudnya tidak ada masalah. Tapi dia adalah perkara yang mustahil syar'i. Ni beza tu saya sebut awal dulu dalam pembahagian hukum akal ni. Dia harus akli tapi mustahil syar'i. Mustahil syar'i ni maksudnya apa? Syarak kita, agama kita telah mendatangkan dalil-dalil bahawa Allah menjanjikan tu dalam prinsip al-wa'du wal-wa'id. Allah menjanjikan sekiranya kamu berbuat maksiat, kamu akan masuk ke dalam syurga, ke dalam neraka. Sekiranya kamu membuat amal ibadat, kamu akan masuk ke dalam syurga. Kalau kamu buat sekian, kamu dapat pahala sekian. Kalau kamu dapat buat maksiat sekian, kamu akan diazab sekian. Jadi janji yang Allah letakkan itu termasuk dalam kategori syarak. Bermaksud dan sekiranya Allah menjanjikan, contohnya Allah janjikan seseorang hamba itu sekiranya dia berbuat kebaikan, dia akan masuk syurga. Jadi maksudnya sekiranya Allah masukkan dalam neraka, itu menunjukkan bahawa Allah mukhalif melanggari janjinya. Jadi benda itu mustahil bagi Allah. Jadi memang Allah akan masukkan, maksudnya simpelnya apa? Allah akan masukkan orang yang beribadah ataupun orang yang taat itu ke dalam syurga, tapi atas dasar perkara itu perkara yang harus saja. Tak wajib pun bagi Allah. Tapi dalam sudut syarak, benda itu pasti Allah akan laksanakan.
pasti Allah akan laksanakan dan pasti Allah akan azab orang yang maksiat. Tapi benda itu harus saja. Maksudnya tidak wajib. Maksudnya wajib yang kita sebutkan apa? Wajib akli ni maksudnya apa? Benda itu wajib akli adalah benda itu mesti ada. Kalau Allah tak buat, benda itu mustahil. Jadi Allah meletakkan sesuatu hamba yang taat itu ke dalam syurga hanya adalah daripada perkara yang harus saja, bukan perkara yang wajib. Faham? Kita kena bezakan antara harus akli dengan harus syar'i. Kan? Tapi kalau nak daripada sudut prinsipnya, kita janganlah contoh orang kata, oh hang ni buat maksiat ni, hang buat ibadat ni, nanti hang masuk neraka. Tak, bukan macam tu. Syariat kita dah susun elok dah. Dan Rasulullah pun bila baginda Nabi sebutkan sesuatu amalan baik, sudah tentu balasannya itu pasti dia akan dapat. Contohnya macam baru ni kita Ramadan kan. Kita Ramadan, Rasulullah bersabda, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Contohnya lah, dan contohnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Kemudian itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mesti perkara itu akan terjadi. Okey, jelas Okey. Betul. Okey, yang kedua. Seterusnya, dan wajib. Saya harap faham lah apa yang saya sebut ni. Perkara yang harus bagi Allah. Jadi settle. Perkara yang harus bagi Allah itu adalah mengada ataupun mentiadakan sesuatu. Itu yang pertama. Yang keduanya, perkara-perkara yang berlaku kat dunia ni adalah harus bagi Allah untuk, dan kita tak boleh nak mewajib-wajibkan Allah Ta'ala. Faham? Okey. Seterusnya, dan wajib atas tiap-tiap orang, maksudnya yang harus bagi Allah tu dah settle. Yang ni dia punya penutup dia. Kemudian bawah tu akan ada dalil. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf tu orang Islam lah, kita lah. Orang mukallaf, sesudahnya mengetahui itu sekalian sifat yang 13. Sifat wajib yang 13 dan sekalian lawannya 13 juga. Bahawa mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat. Wajib ni apa? Wajib akli. Wajib bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan dan tiada ada hingga dan maha suci ia daripada sekalian sifat kekurangan dan tiada ada hingganya. Tiada ada hingganya tu maksudnya infinity lah. Tiada ada pengakhirannya. Jadi apa yang kita nak dapati dalam, maksudnya dapatan kita dalam pembelajaran sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah ni adalah apa? Yang perenggan dua yang last tu. Wajib bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan. Ini kita dapat dalam sifat ma'ani. Kemudian maha suci ia, maha suci Allah daripada sekalian sifat kekurangan. Ini kita dapatkan dalam sifat salbiyah. Betul tak? Okay, faham. Dalil. Dalil ni maksudnya dalil daripada perkara yang harus bagi Allah tu. Adapun dalil yang menunjukkan ke atas sekalian itu sifat yang telah tersebut, maka iaitu adanya ia sekalian alam serta baharu. Ini yang saya cakap tadi. Kewujudan manusia, ada kewujudan alam atau makhluk itu termasuk dalam perkara yang harus bagi Allah saja. Kerana tiap-tiap yang baharu itu tiada terupa ada ia dengan sendirinya. Bermaksud apa? Kita perkara yang baharu. Hadis tu masuk hadis. Dia ada dua istilah yang antum kena tahu. Khadim, hadis. Khadim ni Allah Ta'ala. Hadis ni makhluk. Apa maksud hadis dan khadim? Khadim ni maksudnya tiada awal. Maksudnya Allah Ta'ala lah. Kewujudan Allah tidak ada awalnya. Kemudian hadis ni, perkara yang baharu ni apa? Penciptaan yang ada awalnya. Contohnya kita manusia, kita ada awal kita. Ada awal kelahiran kita. Kemudian kita diciptakan. Bila sebut tentang penciptaan, sudah tentu ada awal. Maksudnya apa-apa yang diciptakan lah. Tak nampak tulisan. Okay. Khadim dengan hadis. Ini terma-terma yang antum kena faham lah. Khadim ni merujuk kepada Allah Ta'ala. Perkara yang bukan berlama tu. Khadim ni bukan maksud lama.
Khadim ni maksudnya tiada awalnya. Iaitu senang cerita khadim ni bermaksud khaliq. Hadis ni bermaksud makhluk. Sebab apa? Bila kita sebut tentang khadim itu adalah khaliq, khadim adalah pencipta. Pencipta tidak akan ada awalnya. Sebab sekiranya pencipta, nak minta gerakkan sikit kamera, tak nampak apa Ustaz tulis. Nampak tak? Saya boleh tengok sikit. Okay. So, ulang sekali lagi. Perkataan yang antum kena faham dalam bila nak belajar kitab akidah ni, ada perkataan khadim dengan hadis. Khadim ni bukan maksud dia lama. Hadis ni bukan perkataan dia maksudnya baru dan lama. Maksudnya apa? Ashtara itu hidha'an jadidan, contohnya. Bukan maksudnya baru tu. Kalau tak nampak boleh pin screen Ustaz untuk lebih jelas. Pin kan saya punya ni. Jadi dia besar sikit lah. Khadim ni bermaksud khaliq. Adapun pencipta. Hadis ni bermaksud makhluk yang dicipta. Kalau ikut bahasa Arab, khaliq ni isim fa'il, makhluk ni isim maf'ul. Maksudnya fa'il ni pencipta lah. Orang yang buat. Makhluk ni orang perkara yang telah diperbuatkan. Contohnya, fa'il contohnya khatil wa makhtul. Orang yang bunuh dan orang yang dibunuh. Khatil tu pembunuh, makhtul tu yang dibunuh. Jadi khaliq ni adalah pencipta, makhluk ni adalah yang dicipta. Jadi kenapa kita sebut khadim dengan hadis? Sebab khadim ni bila sebut tentang pencipta, dia mesti duduk awal. Dia mesti duduk stage tempat yang pertama. Jadi dia akan ciptakan. Ini makhluk. Jadi mustahil kita katakan bahawa pencipta ni adalah hadis, sebab sekiranya pencipta ni adalah hadis, maka mesti ada perkara yang sebelumnya yang menciptakannya. Jadi sudah tentulah pencipta ni tidak akan jadi khadim. Khadim ni maksud apa? Khadim ni maksudnya tiada awal. Tiada yang awal daripadanya. Maksudnya sekiranya pencipta ini khadim, bermaksud tidak ada yang awal yang menciptakannya. Dia solid duduk depan. Tapi bila kita katakan makhluk ataupun hadis, maksudnya pencipta menciptakan makhluk. Jadi makhluk ni akan jadi hadis, pencipta ni ataupun pencipta ni akan jadi khadim. Sebab itu dalam prinsip ontologi ataupun kosmologi Islam, kita mengatakan bahawa segala alam itu diciptakan. Alam itu diciptakan. Diciptakan ni maksud apa? Alam itu makhluk. Bila ada makhluk, mesti ada awal. Awal ni maksud apa? Mesti ada pencipta. Ini yang kita katakan bahawa alam itu hadis. Segala alam yang kita diami sekarang itu ada penciptanya. Sebab itulah sampai sekarang yang ada Stephen Hawking, dia punya teori dia Big Bang tu, sampai satu tahap mereka keluarkan teori bahawa alam yang sebab sebelum Stephen Hawking, geng-geng saintis ni percaya bahawa alam ni wujud dengan sendirinya. Dan tidak ada awal. Maksudnya kita tak tahu di mana awalnya alam ni. Tapi lepas teori Big Bang tu, barulah Stephen Hawking dia keluarkan satu teori Big Bang. Maksudnya daripada alam yang ada sekarang bermula dengan satu titik singularity, kemudian dia ada letusan, kemudian dia akan jadi Big Bang tu. Jadi inilah awal bagi alam. Jadi bila awal bagi alam ni apa? Maksud dengan kejadiannya adanya awal bagi alam ni, maka adanya pencipta secara automatik. Soalnya teori Big Bang tu secara asasnya
menceritakan tentang adanya wujudnya pencipta. Sebab bila adanya awal, maka mesti ada pencipta. Kalau dalam bahasa falsafahnya, ex nihilio. Itu perkara yang ada awalnya. Baik. Ini istilah yang tu kena faham lah. Okay, baik. Dalil yang menunjukkan, saya baca tadi. Okay. Dalil yang menunjukkan atas sekalian itu sifat yang telah tersebut, maka ia baharu. Okay, baharu itu maksudnya hadis ataupun makhluk. Kerana tiap-tiap yang baharu itu tiada terupa adanya ia dengan sendirinya. Maksudnya makhluk itu tidak akan wujud dengan sendirinya. Itu perkara yang mustahil. Kerana tiap-tiap yang baharu itu mungkin, yakni bersamaan dengan akan wujud dan adam. Ini yang penting. Nak faham perkataan mungkin. Okay. Yang ni pengarang dia buatkan satu analogi tentang mungkin. Okay, mungkin ni apa? Mungkin ni adalah adam. Adam ni maksudnya tiada. Dengan wujud ada ni, dia sama balance. Maksudnya kita ni manusia. Satu lagi contoh yang ni saya buat lah. Okay. Okay. Yang ni tiada. Yang ni ada. Okay. Yang ni yang diberikan oleh musannif. Yang ni saya buat sendiri. Nampak? Okay. Okay, maksud apa? Kita mungkin ni maksudnya tidak wajib wujud. Mungkin ni maksudnya probability untuk kita tiada dan kita ada ni 50%, 50%. Maksudnya seimbang, balance. Kita ni boleh jadi tiada, kita ni boleh jadi ada. Jadi, bila mana benda ni sama, timbangan ni sama, kemudian ada satu zat, ada suatu kuasa yang memberatkan keada ni. Maksudnya ada ni akan jadi, dan akan jadi berat macam ni. Bila ada ataupun wujud ni jadi berat, bermaksud lepas ni lah baru kita wujud. Faham tak? Selepas ada satu kuasa yang memberatkan timbangan ada ni, timbangan wujud ni, maka wujud akan jadi berat, barulah kita terwujud. Faham tak? Jadi, persoalannya, siapakah yang memberatkan timbangan ni? Jadi mestilah kuasa ni, mestilah nama dia pencipta. Tidak ada zat lain yang ada kuasa untuk menentukan sama ada dia tiada ataupun ada. Kan? Maksudnya, daripada timbangan ni, kita ni boleh ada dan boleh tiada. Kemudian Allah beratkan kita dalam dekat timbangan tiada ni pun jadi berat, maka kita tak wujud lah. Jadi zat apa yang memberatkan kat tiada ni? Allah Ta'ala lah. Jadi itu bermaksud bukti ataupun dalil bahawa adanya pencipta. Sebab dalil daripada mungkin. Okay, satu lagi contoh. Okay, dekat sini tiada. Okay, kita ni duduk kat tengah. Kita ni nasib kita untuk kita ni wujud dengan tak wujud ni peratusan yang sama. Maksudnya kita boleh wujud dengan boleh tak wujud. Kan? Itu sifat bagi makhluk. Kita wujud dengan tak wujud. Sama banyak peratusannya. Jadi bila Allah gerakkan, macamnya kita duduk tengah-tengah ni. Jadi bila Allah gerakkan daripada 50% ni, contohnya lah 51% probability untuk kita wujud. Jadi yang tak wujud jadi 49%, maka terwujudlah kita. Result dia adalah kita wujud. Jadi persoalan dia, siapakah yang menggerakkan sama ada dia wujud ataupun tidak wujud? Itulah dinamakan sebagai pencipta. Inilah dalil bahawa menciptakan kita ni adalah perkara yang harus bagi Allah saja. Kalaulah menciptakan manusia itu adalah perkara yang wajib, maka kewujudan kita ni 100%. Maksudnya tidak akan mustahil untuk kita tak wujud. Jadi benda tu tak betul lah. Kita ni harus je untuk wujud. Saya tengok ada orang tanya.
Sebatanya, maksudnya sebab menjadikan ini jadi sifat harus bagi Allah membuktikan bahawa tiada kuasa yang lebih superior untuk mengarah Allah Ta'ala. Yes, betul. Suatu kan, setiap yang terjadi di dunia ini adalah bukti bahawa, betul. Itu maksudnya kalau bahasanya adalah uh, supreme. Apa tu orang sebut? Adapun berkuasa mutlak. Allah Ta'ala ni berkuasa mutlak. Supreme apa? Supreme power. Supreme power macam nama kopi je Supreme lah maksudnya Allah Ta'ala ni, kuasa Allah Ta'ala ni tidak boleh ditentukan oleh makhluk. Maksudnya apa saja Allah nak buat atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh nak mengarahkan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau ada orang tanya, Ustaz kalau contohnya apa? Ada banyak benda yang berlaku kat dalam dunia ni, kadang-kadang kita nampak Allah yang tak adil. Allah azab, Allah berikan kenikmatan kepada orang yang orang yang maksiat, orang yang taat Allah bagi azab. Jadi semua benda tu daripada sudut kacamata kita nampak benda tu tak adil. Sedangkan atas kapasiti Allah sebagai Tuhan itu, ikutlah Allah nak buat apa pun. Macamlah kalau kita seorang tu dia cipta robot kan. Di atas dia lah dia nak tentukan robot tu jadi apa. Kita tak boleh nak petikai kat Tuhan pencipta tu. Kita hanya hamba Allah yang kecil jadi mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak besar mana pun. Jadi buat apa kita nak arah-arahkan Allah Ta'ala ni kena buat itu, kena buat ini. Kalau lah kita boleh nak mengarahkan Allah Ta'ala wajib buat itu, Allah ni wajib buat ini, maka kuranglah kuasa Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tak berkuasa penuh lah. Sebab kena ada arahan daripada makhluk. Faham eh? Okay. Dan ni saya dah simpulkan perenggan yang kita akan baca ni. Jadi kita akan baca je lah. Yakni bersamaan menerimanya akan wujud dan adam, tiada sesekali berat sebelah seperti dua daun timbangan yang bersamaan, dan tiap-tiap yang bersamaan itu tiada terupa berat sebelah dengan tiada sebab yang memberatkannya. Kalau dalam Kharidah, Imam Dardi ada sebut juga min khair syakin mustakhil takhayuru ada semua alam bala kullu mu'assirin yahtaj ila mu'assir. Itu perkara yang berbekas itu mesti ada yang memberi bekas. Contohnya kalau mudahnya, kalau kita nak pergi ke satu masuk dalam hutan, kita nampak tapak kaki harimau. Jadi bila kita nampak tapak kaki harimau tu, kita tak nampak pun harimau, kita tak tahu pun harimau tu mana. Tapi secara logiknya, bila ada tapak kaki harimau, mesti ada harimau yang jalan kat situ. Itulah maksudnya, sekiranya adanya bekas ataupun adanya makhluk yang dicipta, mesti ada pencipta. Benda tu logik akal yang sangat mudah. Dia taklah perkara yang sangat complicated untuk kita nak fikir bahawa, sebab tu para ateis ni dia susah untuk nak buktikan bahawa tiada Tuhan. Sebab benda yang bicarakan tentang kewujudan Tuhan ni perkara yang dah logik yang orang dah tak boleh sangkal dah. Jadi mereka nak kena gunakan banyak bukti-bukti, banyak teori-teori untuk menidakkan ketiadaan Tuhan ni. Jadi sebab itu kadang-kadang macam teori evolusi contohnya, Darwin. Sebenarnya teori evolusi tu bukannya dia nak Darwinism kan. Bukan dia nak menafikan ketiadaan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita nak kritik Darwin pun, kita kena baca dulu buku dia. Antaranya The Origin of Species tu kena baca. Saya ada beli buku dia. Walaupun susah nak faham, tapi kena ada lah buku tu kalau kita nak kritik Darwin. Jadi kalau siapa nak baca kritikan Darwin, baca kitab Syekh Ramadan Al-Buti, Kubra Yakiniyat. Dalam tu Syekh Ramadan ada sertakan beberapa hujah-hujah untuk membantah Darwinism. Dia beza Darwinism dengan teori evolusi. Teori evolusi tu perkara yang luas, perkara yang lebih luas.
Mekanisme adalah Darwinism. Darwinism tu termasuk dalam teori evolusi. Jadi kita kena baca jugalah kitab-kitab, buku-buku macam tu. Okay, seterusnya. Maka tak kala ada ini sekalian makhluk, maka jadi lebih berat wujudnya. Macam saya cakap tadi, lebih berat wujudnya atas adamnya. Jadi timbangan wujud tu lebih berat. Jadi terhasillah sesuatu orang tu wujud kan. Jadi siapa yang memberatkan? Yang memberatkan tu adalah Allah Ta'ala, yang bersamaan dengan dia pada asalnya. Maka iaitu tiada terupa dengan tiada sebab yang memberatkan. Maka tentulah ada sebab yang memberatkan wujud alam di atas adamnya, iaitu Tuhan kita. Ini dia punya kesimpulan dia. Iaitu Tuhan kita. Jadi apa yang memberatkan tu? Yang memberatkan tu adalah Tuhan kita, Allah Ta'ala, yang menjadikan ini sekalian alam, menjadikan alam Ta'ala, seluruh alam ni, maksudnya Allah nak mewujudkan alam ni, Allah gerakkan daripada perkara yang 50% tu, Allah gerakkan sedikit, jadilah dia wujud kan. Itulah sifat Tuhan, menjadikan ia sekalian alam. Dan Tuhan yang menjadikan ini alam tiada diterupa akan akal, jikalau tiada bersifat ia dengan sekalian sifat yang tersebut itu, dan suci daripada sekalian lawannya. Maksud apa? Maksudnya Allah menjadikan alam ini tiada terupa pada akal, jikalau tiada bersifat ia dengan sekalian sifat yang tersebut, dan suci daripada sekalian lawannya. Jadi yang menciptakan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang akal kita tak boleh nak nafi benda tu. Akal tak boleh nak nafi perkara penciptaan Allah Ta'ala terhadap alam. Jadi dalam kitab kalam dia bincangkan secara lebih detail di bawah topik hudusul alam. Maksudnya alam ini baru, yang bincang tentang jauhar dengan arak dan sebagainya ni, dia bincang dalam detail dalam kitab kalam lah. InsyaAllah kalau ada lepas ni kita akan baca kitab seterusnya, kitab Ummul Bahrain dan sebagainya. Kharidah mungkin dia akan sebut secara detail lah. Okay, seterusnya yang last, perenggan yang last tu, adapun dalil harus memperbuat mungkin kerana jikalau wajib. Okay, ini dalil untuk harus Allah Ta'ala menciptakan mungkin. Jikalau wajib atas Allah memperbuat mungkin, maksudnya sekiranya Allah ni wajib untuk ciptakan kita, maka tentu jadi wajib adanya mungkin. Mestilah mungkin ataupun makhluk itu jadi wajib wujudnya. Dan jikalau mustahil atasnya perbuatan mungkin, maka tentu mustahil adanya mungkin itu. Jadi sekiranya Allah mustahil untuk menciptakan makhluk, maka penciptaan makhluk itu akan jadi mustahil. Maka yang demikian itu muhal. Yang demikian tu dia merujuk kepada yang wajib itu benda yang muhal. Mewajibkan penciptaan perkara yang mungkin adalah mustahil. Mustahil akli. Dan tiada terupa pada akal kerana membawa kepada keterbalikan hakikat mungkin jadi wajib atau jadi mustahil. Okay, keterbalikan hakikat ni dalam kitab Arab nama dia Khalbul Haqa'iq. Khalbu al-Haqa'iq. Okay, macam mana nak mudah faham? Mudah fahamnya, contohnya, okay, ni makhluk. Okay, Allah ciptakan. Okay, kalaulah makhluk ni asalnya adalah dia mungkin saja. Maksudnya dia boleh wujud dengan tak wujud. Tapi sekiranya kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala wajib, maksudnya makhluk ni dah sama ada dia wujud atau tak wujud, maksudnya perkara yang haruslah kewujudan makhluk ni. Tapi kita wajibkan kepada perkara yang harus, benda itu adalah mustahil, muhal. Sebab apa? Benda dah wujud, benda yang dah harus, kita wajibkan perkara yang harus, benda tu mustahil lah. Benda tu tak betul lah kan? Satu lagi, perkara yang wujud ataupun tidak wujud ataupun harus ni, kita mustahilkan penciptaan dia. Sedangkan perkara itu dah wujud, kita mustahilkan penciptaan dia, jadilah Khalbu Haqa'iq. Khalbu Haqa'iq ni apa? Dia dah wujud, tapi kita mustahilkan pula pengwujudan dia. Jadi benda tu juga tak betul.
Okay, dua-dua ni akan menjurus kepada perkara yang tidak boleh diterima oleh akal. Itu bukti bahawa Allah Ta'ala ni nak mewujudkan kita tu perkara yang harus saja. Tidak boleh kita nak mewajibkan Allah Ta'ala untuk ciptakan sesuatu, ataupun kita nak mustahilkan Allah nak ciptakan sesuatu. Kadang ayat-ayat kita pun kadang memain peranan juga. Kita kata apa? Tak patut aku lahir di dunia ini. Itu maksudnya kita menafikan lah. Kita memustahilkan penciptaan kita, sedangkan kita ni boleh wujud dan boleh tak wujud. Kenapa Allah lahirkan budak ni? Contohnya. Kenapa Allah jadikan aku macam ni? Kenapa Allah lahirkan kenapa Allah lahirkan orang yang macam ni? Jadi perkara-perkara tu kita kena hindarilah kalam-kalam macam tu. Baik. Settle lah. Sebenarnya kalau kita nak mengeluh dalam situasi berdoa, itu tak apalah. Tapi kalau kita memang nak nafikan kewujudan tu, jadi benda tu melanggar prinsip penciptaan. Baik, settle. Ada soalan tak? Semua syukur. Okay, kita boleh baca lagi sikit bahagian nubuat. Dan ni ringkas je. Ada soalan tak setakat ni? Kita dah habis sifat perbahasan tentang sifat harus ni. Maka habislah perbahasan tentang ilahiyat. Kita dah settlekan satu bahasa dalam ilmu tauhid, iaitu ilmu akidah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya tentang tentang tadi kebangkitan Rasul tu. Jadi Mu'tazilah kata Allah wajib menurunkan Rasul kepada manusia, dan di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah harus bagi Allah. Okay, jadi perkara ni dibincangkan tak daripada sudut syarak? Macam kalau balasan syurga tu kan harus akli, tapi mustahil dari sudut syarak Allah menyalahi janjinya. Macam yang wajib mengutuskan Rasul tu ada tak dibincangkan hukum dari sisi syarak? Okay. Kalau dalam pada sudut syarak, dia termasuk dalam lutfullah. Maksudnya Allah menurunkan Rasul itu atas dasar lutfun ataupun kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk. Itu jawapan para ulama. Bermaksudnya Allah menurunkan Rasul kepada manusia itu atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia sahaja. Atas dasar itu Allah utuskan Rasul untuk memberi hidayah dan memberi jalan kepada manusia untuk menuju syurga. Tapi tak wajib. Faham tak? Lutfun ni maksudnya kasih sayang Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sayang kepada hambanya agar tak mahu hamba yang tersesat. Jadi Allah utuskan Rasul. Bila Allah utuskan Rasul ni, manusia ikut Rasul, jadi terselamatlah daripada api neraka dan boleh masuk syurga. Tapi berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia wajibkan. Dia kata Allah mesti turunkan Rasul. Kalau Allah tak turunkan Rasul, Allah ni zalim. Jadi itu cara berfikir yang salah lah. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama menjawab bahawa pengutusan Rasul tu ada dasar rahmat dan lutfun minallah. Itu kasih sayang Allah kepada manusia. Kasih sayang Allah kepada manusia. Maksudnya benda tu adalah harus akli, tapi daripada sudut syara'an, kita tak boleh nak katakan benda tu wajib juga. Tapi kita katakan bahawa ada khat yang ulama letakkan adalah lutfun. Ada dasar kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Itu Adapun satu lagi ulama terangkan adapun hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Itu jawapan ulama kepada falasifah. Falasifah dia complicated sikit dia punya alasan dia tu. Kan? Jadi ulama jawab itu. Faham? Jelas tak? Saya cari dia punya ni. Jelas tak yang tanya soalan tu? Jelas tak? Jelas. Mustahil.
Ada lagi soalan lain? Ustaz nak tanya lagi. Boleh tak apa ni, kalau dalam percakapan kita, kita menggunakan sifat-sifat Allah tu kepada makhluk. Contohnya? Contohnya, kalau kita dengar orang yang menjual lah, meniaga produk, kata produk ini ada kuasa menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Boleh tak Ustaz macam tu? Okey, dalam etikad kita, kita kena faham satu konsep itu uh, al-muassir. Muassir ni adalah kalau bahasa Melayunya, kan terjemah adalah memberi kesan. Memberi kesan. Jadi memberi kesan ni ada dua, satu hakiki, satu majazi. Okey. Maksudnya yang memberi kesan ni secara hakikinya kita letak Allah Ta'ala. Secara majazi ni, okey, ini pelbagai. Maksud majazi ni ada, kita bawa satu-satu lagi konsep al-asbab. Al-asbab ataupun kalau dalam pembahasan af'alul ibad, kita katakan kasab ataupun iktisab ataupun usaha. Jadi macam saudara kita tanya tadi, boleh tak kita katakan bahawa ubat ni boleh menyembuhkan? Jadi ayat itu dia kena klasifikasikan sebagai muasir yang memberi kesan daripada sudut majazi saja. Iaitu kita mengatakan bahawa ubat itu menyembuhkan, ayat dan ubat itu okey, kita kata ubat itu menyembuhkan. Okey. Menyembuhkan ni dia termasuk dalam muasir lah, yang memberi kesan ni. Sama ada dia sembuh atau tak sembuh. Jadi kita sebagai etikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita katakan bahawa ubat itu menyembuhkan daripada sudut majazi. Tapi yang memberi ataupun yang menyembuhkan secara hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Misalnya ayat dia sini lah. Okay, saya buat perumpamaan. Allah menyembuhkan. Ini secara hakikat. Maksudnya apa saja kita punya penyakit yang sembuhkan Allah Ta'ala. Ini boleh, ini 100% boleh. Ayat ni memang jelas. Tapi bila kita sebagai manusia, ini yang kita kena faham. Bila kita sebagai manusia, kita punya syuur kita punya emosi ataupun cara fikir kita akan mengatakan satu perkara yang dekat dengan kita sebagai seorang manusia. Jadi bila kita katakan bahawa ubat itu menyembuhkan, tapi bukannya kita etikad bahawa ubat itu menyembuhkan atas kapasiti diri dia sendiri tanpa campur tangan Allah Ta'ala, perkara itu akan jadi syirik. Ini kata syirik khafi ni. Tapi kita lah sebagai manusia ataupun orang Islam, kita susahlah orang Islam kita ni nak fikir bahawa ubat tu saja yang beri kesan ataupun yang menyembuhkan tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Jadi yang selamat, jawapan saya pada soalan saya tadi, pernyataan ni tak ada masalah. Tak ada masalah sebab benda tu dah kita duk sebut hari. Susah nak kita kata okey, penyakit aku ni Allah yang sembuhkan, tapi aku tak mahu ambil ubat. Benda tu akan jadi benda yang fitnah kepada agama juga kan. Apa saja yang kita nak lakukan, kita sebagai manusia, kita ada perantaraan ataupun kita ada kena ambil sebab dia. Allah yang sembuhkan secara hakikat, tapi perlu perantaraan ubat untuk menyembuhkan. Dan tak ada masalah kita nak kata ubat ni menyembuhkan kita. Contohnya kita makan nasi kan. Nasi kata nanti makanlah malam sekali makanlah nasi barulah kenyang. Takkan perkara itu, ayat itu akan menyebabkan kita syirik tak? Kan? Kita ucapkan perkataan itu sebagai naluri kita sebagai manusia. Tapi di kepala otak kita tetap yakin bahawa yang memberi kenyang tu Allah Ta'ala. Cuma kita tak ungkapkan saja. Faham tak? Jadi jawapan saya adalah
ayat ni tidak ada masalah. Cuma kita kena faham daripada sudut hakiki dengan majazi dia. Contohnya, saya bagi satu contoh mudah. Contohnya ada sahabat-sahabat sini, contohnya dulu dia dapat 5A dalam UTSI. Dia kata, ush, ni hebat kan. Dapat 5A kan, cemerlang dalam exam. Selalu kita jawab apa? Allah yang bagi kejayaan ni, bukan saya usaha je. Yang bagi itu Allah Ta'ala. Jadi itu ayat yang betul lah kita guna selalu kan. Maksudnya kalau daripada sudut ubat ni, macam tu lah. Ya, hang dah sihat tu. Macam mana hang buat kan? Aku adalah makan ubat-ubat sikit. Tapi yang bagi sembuh ni Allah Ta'ala juga. Macam tu lah. Jadi kita jangan complicatedkan perkara yang kita dah tuturkan setiap hari. Kadang-kadang ada yang ustaz-ustaz yang baru nak ni, kan, yang baru belajar sikit, bila dia baca je, belajar pasal apa, pasal sekian-sekian tauhid ni, dia tak, tahu ubat ni, kita katakan ubat ni menyembuhkan ni, bila ni syirik ni, tak boleh, Allah saja yang menyembuhkan. Dia tak faham lah maksudnya. Dia tak faham, dia tak hidup dengan manusia pun. Dia duduk sendiri, dia ada syok sendiri. Jadi jaga-jaga, kadang jangan cepat mensyirikkan orang. Jadi jawapan saya adalah ubat pernyataan ini tidak ada masalah. Cuma daripada sudut keyakinan kita tetap mengatakan bahawa Allah yang sembuhkan kita. Jelas Menjawab tak soalan? Jawab Ustaz. Terima kasih. Nak tanya lagi Ustaz. Apa ni, macam bila ada macam saya dah tulis soalan tadi tu dekat komen. Saya nak tanya, adakah wajib bagi Allah itu melaksanakan sesuatu berdasarkan sebab musabab? Contohnya sebab bila makan ubat, adakah wajib Allah sembuhkan gitu? Tak wajib. Itu termasuk perkara yang harus bagi Allah. Maksudnya benda tu nak sembuh ke tak sembuh ke, itu atas Allah Ta'ala lah. Allah nak beri kesembuhan ke, Allah tak beri kesembuhan ke. Sebab itu bila orang satu lagi perkaitan ubat dengan sembuh, ini adalah hukum adat. Saya ada terangkan dekat kelas awal-awal dulu. Ataupun sunnatullah. Okay, apa persamaan dia? Contohnya, persamaan lain, api dan membakar. Okay. Api dan membakar ni, perkaitan ataupun relation dia adalah hukum adat saja. Perkara itu berlaku yang kita faham bila api membakar itu berkaitan dia secara adat sebab apa? Benda itu berulang-ulang. Kita daripada kita kecil sampailah kita tua, bila kita petik api, kita letak ratah tu terbakar. Jadi daripada kecil sampailah kita besar, benda tu berulang-ulang berlaku sampailah kita percaya bahawa api ini sifat dia membakar. Sedangkan api ini tak wajib pun untuk dia membakar. Sebab tidak ada perkaitan pun antara api dan membakar. Apa dalil dia? Dalil dia, bila kita katakan api ini wajib dia membakar, wajib akli lah saya sebut ni, bermaksud dia tidak akan sesekali tidak membakar. Tapi benda tu dah bercanggah dengan realiti. Sebab apa? Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ini hujah kita mengatakan bahawa api ini tidak wajib dia membakar. Sebab apa? Ada kejadian yang menyatakan bahawa api tidak membakar, membuktikan bahawa api dengan membakar ni tidak ada relation dia wajib. Tidak ada perkaitan dia perkara yang wajib. Dia perkara yang berulang je sampai kita yakin benda tu jadi wajib. Macam tu juga dengan ubat dengan sembuh. Kan? Bila kita duk faham, bila kita daripada kecil kita duk makan ubat sembuh, makan ubat sembuh. Tapi bila satu saat kita makan ubat tak sembuh, jadi kita macam mana ni? Selalunya aku makan ubat sembuh. Kenapa aku makan ubat kali ini tak sembuh? Bermaksud perkaitan antara ubat dengan sembuh ni hanya adat saja. Maksudnya tidak ada kewajipan bila makan ubat sembuh. Ataupun kita makan nasi, kita kenyang. Jadi, bila kita makan ubat dan hukumnya adalah sembuh itu adalah sunnatullah saja. Jadi, tak wajib pun untuk kita sembuh pun. Kalau kita tak bincangkan tentang
wajib tak wajib Allah sembuhkan kita tu pun tak perlu pun kita nak bincang bab tu. Kita bincang bab perkaitan di antara ni pun kita dah faham. Bermaksud tak semestinya makan ubat jadi sembuh. Sebab perkaitannya adalah hukum adat saja, bukannya hukum akal. Tapi Allah nak sembuh ke Allah tak mau sembuhkan ke Allah nak sembuhkan itu pilihan Allah Taala, dan perkara tu harus bagi Allah, bukannya wajib bagi Allah. Sekiranya kita kata, ya aku ni nak makan ubat banyak dah, Allah tak sembuh-sembuhkan tu. Allah tak sembuh-sembuhkan pun. Kan? Allah ni zalim ke? Tak. Sebab kita tak boleh nak wajibkan Allah macam tu. Faham nak tanya. Ada lagi? Faham tak? Ustaz, macam mana kita ingin bersederhana dalam konsep tidak terlalu bergantung sebetulnya dengan percaya bahawa semuanya berlaku atas takdir Allah, dan tidak juga terlalu menyandar semuanya berlaku. Ini konsep kalau dalam kitab akidah af'alul ibad. Maksudnya kita ni ada dua kumpulan yang ekstrim, iaitu Qadariyah, satu lagi Jabariyah, kita ahli sunnah. Okey, Qadariyah ni apa? Qadariyah ni senang faham, dia 100% pilihan manusia. Kalau Jabariyah ni 100% pilihan Allah. Apa maksud? Bila orang yang Qadariyah ni, dia percaya bahawa apa yang terjadi dekat dunia ni adalah pilihan daripada manusia, dan manusia yang tanggung. Jadi dia sandarkan apa saja yang berlaku kat dalam dunia ni atas pilihan dia sendiri. Jabariyah pula, dia sampai tak ada langsung campur tangan manusia. Yang Qadariyah ni tidak ada campur tangan Allah. Tapi kalau sekarang ni free thinker lah, ataupun kita katakan sebagai macam liberal lah, liberal, hidup kat Qadariyah ni lah. Maksudnya dia nak putuskan hubungan dengan Tuhan, bahawa manusia berhak bukan free thinker, apa satu lagi istilah dah, saya tengok dia macam dia nak bebaskan 100% daripada Tuhan, jadi dia buat pilihan sendiri. Satu lagi Jabariyah ni, dia kata semuanya atas Allah Ta'ala dan tidak ada campur tangan manusia. Semuanya yang berlaku atas Allah Ta'ala. Kita redha saja. Tapi ahli sunnah tak. Ahli sunnah Syaitan mengatakan bahawa semua yang berlaku ni adalah ketetapan takdir daripada Allah Ta'ala. Tapi manusia ataupun makhluk, Allah beri satu garis halus untuk kita tentukan nasib kita. Itulah dinamakan sebagai al-kasab. Itu usaha. Jadi kita sebagai manusia, kita kena yakin, kita sebagai manusia dan Muslim, kita kena yakin apa je berlaku kat dunia ni kepada kita, itu adalah takdir pada Allah Ta'ala. Tapi kita sendiri ada portion kita untuk kita usaha. Allah taklah secara 100% kita kena berlepas diri untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Tak. Kita ada sikit je yang menentukan nasib kita, itu adalah kasab atau usaha. Tapi semua yang berlaku itu atas takdir dan ilmu Allah SWT. Di dalam ilmu Allah Ta'ala apa yang berlaku itu. Faham? Jawab ada soalan? Saya tengok dia soalan. Ustaz, macam mana kita ingin bersederhana? Macam itulah. Maksudnya kita konsep bergantung kepada Allah Ta'ala ni ada konsep tawakal. Dalam Islam konsep tawakal. Tawakal ni maksud apa? Selepas kita usaha, kemudian baru kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi kita bukannya penyerahan secara total sampai kita tak mau usaha, itu tidak benar. Dan bukannya kita tolak terus campur tangan Allah sampai semuanya atas diri kita sendiri, tak ada campur tangan Allah Ta'ala, itu pun ekstrim juga, kita tolak. Jadi kita bersederhana. Bermaksud kita usaha semampu mungkin, selepas usaha kita serah pada Allah Ta'ala. Jelas kan? Ada soalan? Jelas nama saya. Okey, baik. Nak masuk ke bab membuat? Masuk kita masuk tadi siapa tanya tadi? Rahayu. Siti Rahayu. Ada soalan ni? Kalau boleh saya nak lagi banyak soalan juga, bagus sebenarnya.
Sebab soalan ni dia macam merungkaikan, itu sebenarnya fungsi belajar akidah. Akidah ni sebenarnya dia tak boleh satu hala saja. Dia tak boleh saya je ceramah, saya yang mensyarah. Nanti macam syok ni kan. Tapi belajar akidah ni kena banyak bertanya. Dia beza kalau dengan belajar fiqh. Belajar fiqh sampai satu tahap, kita tak boleh nak tanya lah sebab susah kita nak bagi justifikasi. Contohnya, kenapa wuduk kita kena basuh muka dulu? Kenapa tak basuh kaki dulu? Kalau kita tanya macam tu kat Ustaz, Ustaz tak boleh jawab. Sebab dalam fiqh memang dia strict macam tu. Last sekali, faktor dia ubudiyah. Penyerahan Allah Ta'ala perintah, kita buat. Tapi dalam akidah, selagi mana ada soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang kita tak jelas, ataupun syubhat-syubhat yang kita fikirkan, kita kena bertanya. Sebab benda itu yang konsep pembelajaran akidah macam tu. Kena bertanya sampailah kita jelas. Selagi tak jelas, selagi itu tanya. Jadi orang yang belajar akidah, orang yang mengajar akidah ni, dia tak boleh nak, jangan tanya. Soalan ni tak boleh ditanya. Tak boleh. Orang yang mengajar akidah, dia kena terbuka kepada persoalan-soalan. Saya dulu pun belajar akidah, saya banyak bertanya juga kepada guru saya. Apa yang tak jelas, tanya je. Kalau saya tak boleh jawab, saya cakap tak erti lah kan. Kalau saya tak boleh jawab, saya kata tak tahulah. Selagi mana saya boleh jawab, saya jawab. InsyaAllah. Ada soalan? Ustaz nak tanya sikit. Ini apa ni, saya cuma nak tahu antara sifat dengan arat ada persamaan tak? Sifat dengan? Arat. Oh, arat. Okay. Okay, secara ijmali ya, secara umumnya sama lebih kurang. Cuma arat ni dia macam mana cakap, dia ni alam terbahagi pada dua, jauhar dengan arat. Jauhar ni kita katakan sebagai substance, sesuatu tu lah, ataupun zat dia. Tapi arat ni yang berdiri atas zat tu, yang menentukan sesuatu terbentuknya satu zat tu. Cuma Syekh Hamzah Al-Bakri dia ada jelaskan perbezaan antara arat dengan sifat. Contohnya saya nak ingat balik. Contohnya macam mana dekat? Dia ada perbezaan. Sekejap saya nak ingat balik. Perbezaan antara arat dengan sifat. Contohnya arat ni dia boleh saya kena rujuk balik perbezaan antara sifat dengan arat ni. Cuma secara ijmalinya selalunya para ulama mengatakan bahawa arat itu adalah sifat. Tapi kalau kita baca secara lebih teliti, lebih detail, ada beza di antara arat dengan sifat. Contohnya, saya nak bagi contoh. Macam ni lah. Okay. Contohnya, okay. Kita katakan, jadi saya yang teringat saja tau. Nanti saya ulang kaji balik. Contohnya, satu objek itu, dia terdiri daripada banyak jauhar. Contohnya, okay, yang ni contohnya, ni 2 cm contohnya. Yang ni 2 cm. Okay, panjang 2 cm ni adalah arat. Arat dia. Yang membentuk suatu zat tu. Jadi arat ni dia terdiri daripada jauhar. Kemudian dia ada sebenarnya saya tahu, tapi saya tak tahu nak terang konsep dia macam mana. Kalau jawapan yang saya dah bagi sekarang, secara ijmalinya, secara simpelnya, jauhar itu adalah arat. Arat itu adalah sifat itu adalah arat sebab itu yang mudah. Contohnya warna. Tapi warna tu sebenarnya itu sifat, bukan arat. Okey. Perbezaan dia adalah warna, contohnya warna putih, itu adalah sifat bagi zat itu, bukan arat. Arat itu lebih kepada kalau kita belajar makulat asyarah, arat ni ada 10. Ada kaif, ada kam, ada aina, ada apa lagi, mata dan sebagainya. Ada 10 arat bagi satu jahar. Itu arat. Tapi kalau sifat ni contohnya panjang, pendek, warna,
Itu sifat. Tapi kalau kita kata arak tu, hal ehwal sesuatu zat itu arak. Bentuk dia macam mana, dia terletak kat satu masa itu bila, bagaimana terbentuk sebagainya tu, itu arak. Ini macam susah sikit. Okey Ustaz, tak apa, cuma saya nak kenapa kepada Allah, bagi Allah itu tak disebut sebagai arat, kenapa digunakan sifat? Oh, itu soalan dia. Maksudnya Ya. soalan tu lah. Sebab apa? Okey, jawapannya adalah bila kita katakan arat itu mesti ada zat, mesti ada jauhar. Ini jawapan dia. Okey. Dalam membincangkan aspek ketuhanan Allah Ta'ala, kita bincangkan antara zat dengan sifat. Ini adalah bagi Allah, bagi Tuhan. Tapi jauhar dengan arat ni adalah bagi makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak ada sesekali jauhar dan tidak ada sekali-kali arat. Sebab itu kita gunakan perkataan zat dengan sifat. Faham tak? Sebab apa? Bila kita gunakan perkataan arat, dia mesti memerlukan pada jauhar, dan jauhar mesti memerlukan kepada tempat dan masa. Makan dan zaman. Tapi sifat ni bukan bermaksud sifat manusia yang kita faham tu. Sifat ni penggunaan dia bukan bermaksud sifat yang kita faham sebagai sifat wa mausuf tu. Sifat musyabahah dan sebagainya. Perkataan terma sifat dan terma zat tu merujuk kepada Allah Subhanahu Taala sahaja. Dalam perbahasan tentang zat dan sifat. Sebab tu kita guna perkataan sifat, bukan kita tak guna perkataan arat. Dia bukannya maksudnya perbahasan dia bukan tentang perbezaan sifat dengan arat, tak. Arat ni khusus untuk makhluk. Sifat ni kita gunakan, dia bukan terma daripada sudut bahasa. Dia terma yang dah masuk dalam perbahasan terminologi, istilah sesuatu ilmu. Dia bukannya macam saya sebut sebelum ni, perkataan samak dan basar tu daripada sudut bahasanya memang mendengar dan melihat. Tapi bila dia masuk dalam perbahasan ilmu akidah yang merujuk kepada Allah Ta'ala, dia bukannya sesekali mendengar dan melihat dah. Jadi perkataan sifat dan zat bila dibicarakan dalam ilmu akidah, dia tidak bermaksud dengan maksud sifat. Contoh, aku bersifat, contohnya lelaki itu bersifat marah, lelaki itu bersifat pemarah, contohnya lelaki itu bersifat kasih sayang. Bukan maksud sifat tu. Dia dah jadi satu terma yang dah khusus untuk dalam kita akidah dah. Faham tak? Dia cuma terma yang digunakan dalam pembelajaran akidah. Dia tu bila dalam ta'rif, dia ada ta'rif dengan lughah, dengan ta'rif dengan istilah. Jadi sifat yang kita selalu gunakan dalam terma lughah. Tapi bila dimasukkan dalam istilah, dalam satu ilmu, dia jadi satu terma yang dikhususkan dalam pembelajaran ilmu tu. Dia bukan bermaksud sifat yang kita selalu guna. Faham tak? Okey Ustaz, Alhamdulillah nampak sikit lah. Nampak perbezaan dia. Terima kasih Ustaz. Saya takut lagi makin keluar ni. Okey. Macam tu. Agak menjawablah soalan. Saya cuba sebaik mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Allah telah tentukan takdirkan manusia masuk syurga dan neraka sejak azali kan. Contohnya kalau telah ditentukan seorang itu masuk neraka, buat apa kita beramal? Okey. Soalan ni soalan yang common, soalan lah, FAQ. Selalu orang tanya. Okey. Allah dah takdirkan kita sejak azali. Kita ni masuk syurga dan neraka. Persoalannya, mana kita tahu kita masuk syurga ke neraka? Faham tak soalan? Ini soalan yang ulama tanya balik. Okay, pernyataan dia betul lah kan? Maksudnya Allah Ta'ala dah tentukan, dah takdirkan seseorang hamba itu sama ada dia masuk syurga ataupun neraka. Tapi kita sebagai manusia ni, kita tahu tak kita masuk syurga ataupun neraka? Contohnya, tuan-tuan sekalian tahu tak sekarang ni saya ni masuk syurga ke neraka? Tak tahu. Sebab tu kita beramal. Sebab kita tak tahu
destinasi kita kat mana seterusnya ni, dekat akhirat nanti. Kita tak tahu akhiran kita macam mana. Kalau kita tahu, barulah boleh jawapan kita tak payah beramal. Sedangkan ilmu kita tak tahu, ilmu kita terhad. Sebab itu kita kena beramal. Kalau kita tak beramal, maksud kita serah aja kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab kita tak tahu. Masalahnya kita tak tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Sekiranya kita dah lahir-lahir ada tanda ahli syurga, situ senang tak payah beramal dah. Hatta para sahabat sendiri yang dijamin syurga, 10 orang mubasyirin fil jannah tu, yang dijamin syurga pun masih beramal. Mereka dijamin syurga oleh Rasulullah. Masih Sayyidina Umar mengatakan bahawa beliau takut menjadi orang yang terakhir masuk di dalam syurga. Sedangkan dah dijamin masuk syurga, dia tak beramal. Rasulullah pun dijamin syurga juga, beramal juga kan. Kita ni lagilah kita tak tahu kita masuk syurga ke neraka, jadi beramal je lah. Itulah usaha kita kan. Jawab dah soalan. Okay, baik. Jelas itu jawapan dia. Kalau ada orang tanya, jawab macam ni. Kalau kamu tahu kamu ni destinasi kamu kat mana, terserah nak beramal ke tak. Masalahnya kita tak tahu. Ilmu tu hanyalah ilmu yang ada pada hanya pada Allah Ta'ala saja. Bukan ilmu pada kita. Faham? Ada lagi? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak teruskan bab nubuat. Tak ada Okay. Ini kita baca laju sikit sebab dah mudah dah. Maksudnya dah simple je lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian kedua, nubuat. Nubuat ni kenabian lah. Okay. Sifat yang wajib bagi Rasul. Okay, Rasul dalam bab nubuat juga kita sama juga. Nubuat dia ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sama juga macam kita belajar dalam ilahiyat ada juga. Okey. Sifat yang wajib bagi Rasul. Adapun sifat yang wajib bagi sekalian Rasul maka iaitu 4 perkara. Yang demikian pula sifat yang mustahil atas mereka itu pun 4 perkara. Iaitu lawannya sifat yang wajib itu. Maka jadi bila kita baca sifat wajib bagi Rasul ni, kita akan baca sekali dengan sifat mustahil. Baik. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar, sekalian perkabarannya. Mustahil kazzab itu berarti dusta. Di pengarang masukkan sekali sifat wajib dengan sifat mustahil terus. Pertama sidik. Sidik ni maksud apa? Benar akan perkabarannya. Maksudnya Rasulullah tidak pernah menipu dan apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya benar. Sebab apa? Sebab apa yang percakapan dan pertuturan Rasulullah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran mengatakan bahawa wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah tidak bercakap atas dasar nafsunya, tapi bercakap atas dasar perintah wahyu daripada Allah Taala. Jadi mustahil Rasulullah berdusta. Sebab apa? Sekiranya daripada ayat ni, sekiranya Rasulullah berdusta bermaksud Allah juga berdusta. Sekiranya Allah berdusta bermaksud Allah bukannya Tuhan. Ya, perkara itu adalah mustahil, bermaksud Rasulullah tidak pernah berdusta dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Itu kesimpulan dia. Maksudnya, macam mana kita nak faham sifat ni? Maksudnya itulah. Rasulullah tidak pernah berdusta di dalam sepanjang hayatnya, tidak pernah berdusta. Sebab apa? Dalilnya adalah daripada ayat Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya apa yang Rasulullah ucapkan, setiap ucapan yang Rasulullah tuturkan itu adalah wahyu daripada Allah Taala. Sekiranya Rasulullah berdusta, bermaksud Allah berdusta. Jadi sekiranya Allah berdusta, maka akan ada kekurangan bagi Allah Taala. Jadi perkara itu adalah mustahil. Jadi Rasulullah tidak akan pernah berdusta dalam hidupnya. Faham? Itu sifat bagi Rasulullah. Jadi bermaksud apa? Apa saja pengkhabaran yang Rasul berikan, Rasulullah bawakan kepada kita,
Walaupun perkara itu berkaitan dengan perkara sam'iyat, perkara berkaitan dengan syurga, perkara berkaitan dengan neraka, perkara yang berkaitan dengan hari akhirat contohnya yang kita tak tahu, itu kisah-kisah para nabi dan rasul yang lepas, walaupun Rasulullah uh, uh, tidak ada bahan bacaan, tapi Rasulullah tahu, yang itu menunjukkan bahawa wahyu itu daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Jadi kita pun yakin bahawa adanya syurga dan neraka atas perkhabaran Rasulullah lah. Rasulullah itu tidak pernah berdusta, dan kita yakin bahawa Rasulullah tidak berdusta dalam persoalan tentang akhirat. Okey, seterusnya amanah. Amanah, ini yang kita nak betulkan sikit. Okey, amanah artinya kepercayaan. Ya, kita baca dulu lah. Yakni dipeliharakan sekalian Rasul daripada memperbuat haram, sama ada dosa kecil atau dosa besar, dan sama ada sahaja atau lupa, dan sama ada kemudian dibangkitkan dari Rasul atau sebelumnya, dan dipeliharakan daripada memperbuat yang makruh, mustahil kianat. Mereka itu dengan memperbuat yang makruh. Okay, bermaksud apa? Okay. Amanah ni bukan bermaksud dengan amanah yang kita faham. Jadi amanah yang kita faham adalah, sebenarnya amanah yang kita faham itu bermaksud jujur. Betul tak? Orang ni amanah dia. Amanah ni maksudnya jujur. Maksudnya dia jaga amanah lah. Kita kata amanah tu maksudnya orang tu jujur. Ataupun orang tu benar. Jadi amanah daripada bahasa Melayu, dia menghampiri maksud as-sidiq. Sidik. Dia menghampiri maksud sidik. Sedangkan amanah yang dimaksudkan dalam ini adalah bermaksud, kena buat catatan kat situ sikit, bermaksud ismah. Ismah ini maksudnya dijaga, terjaga. Jadi bermaksud sifat bagi Rasul amanah ni bermaksud terjaga daripada memperbuat dosa besar dan dosa kecil. Itu maksud murad dalam menerima amanah. Bukan maksud Rasulullah itu beramanah, melaksanakan tanggungjawab dia. Bukan bermaksud itu 100%. Bermaksud amanah ni apa? Amanah ni adalah terjaga daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Okay, apa dia punya pertalian dia? Macam ni. Rasulullah terjaga daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Sebab apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah untuk tinggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada manusia. Faham? Maksudnya yang Allah larang tu maksudnya dosa lah. Sama ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi bila Allah perintahkan makhluk ataupun hamba-Nya untuk meninggalkan dosa dan maksiat, bermaksud Rasulullah sebagai orang yang utama dalam, maksudnya front liner daripada kalangan para hamba Allah ni, maka Rasulullah lah terutamanya akan terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya Rasulullah khianat, itu yang maksud dia mustahil khianat tu, lawan kepada amanah. Sekiranya Rasulullah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, bermaksud Rasulullah melanggari perintah Allah Ta'ala agar menghindari dosa besar ataupun dosa kecil. Itulah maksud khianat sebenarnya. Maksudnya Rasulullah khianat atas perintah Allah Ta'ala, sedangkan Allah perintahkan kepada manusia. Tapi Rasulullah khianat. Itu bermaksud benda tu adalah mustahil lah. Jadi kena faham, amanah ini bermaksud terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Jadi Rasulullah terpelihara daripada memperlakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu sifat bagi seorang Rasul. Kemudian yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan sekalian perkara yang disuruh mereka itu oleh Allah, Allah Ta'ala menyampaikan dia kepada umat. Mustahil kitman. Ini sifat mustahil. Artinya menyembunyikan perkara yang disuruh mereka itu menyampaikan dia. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah dakwah, risalah tauhid. Jadi Rasulullah sebagai seorang Rasul mesti menyampaikan. Sebab apa? Arahan daripada Allah Ta'ala. Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaik. Ini Allah berfirman, wahai Rasul, baligh, sampaikan apa yang telah kami turunkan kepada kamu. Ini adalah perintah wajib kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah wajib untuk menyampaikan. Sebenarnya Rasulullah menyembunyikan
apa-apa yang diperintahkan bermaksud Rasulullah kitman ataupun menyembunyikan ataupun khianat kepada perintah Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya adalah fatanah. Sebenarnya tabligh ni juga membezakan di antara Rasul dengan Nabi. Sebab Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian yang terakhir adalah fatanah. Fatanah ni artinya bijaksana. Yakni tiada segala terupa kalah perkataan mereka itu oleh orang yang mementahi akan mereka itu mustahil baladah. Artinya bebal ataupun bodoh. Jadi sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah dia mestilah fatanah dan dia mestilah manusia yang paling cerdik ketika zamannya. Jadi Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada sesuatu kaum, dia menjadi orang yang paling cerdik dalam kaum dia. Sebab itulah, sebab apa? Ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk berlawan hujah dengan orang yang kaum-kaum yang membawa syubhat. Yang kedua, untuk membantahi syubhat yang dibawa oleh kaum. Sebab apa? Contohnya, bilalah ketika mana para rasul ini menyampaikan dakwah tauhid, kemudian dibawakan hujah-hujah kepada mereka dan mereka tidak dapat menjawab, maka rosaklah dakwah itu. Jadi dakwah tauhid itu akan nampak kurang, akan nampak kekurangan dan kecacatan. Sebab itulah daripada sifat fatanah ni kita memahami bahawa orang yang membawa agama, orang yang belajar agama mestilah daripada kalangan orang yang fatanah, orang yang cerdik pandai. Ini seruan saya lah kepada sahabat-sahabat sekalian, walaupun tak ramai di sini. Jadi para ulama kita yang lahir dalam tradisi intelektual dalam tradisi Islam ni, kebanyakannya lahir daripada golongan yang cerdik pandai. Contohnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Imam Ar-Razi, Imam Sanusi, Imam At-Taftazani, Imam Al-Iji dan sebagainya. Semua itu adalah hebat kan, otak yang mereka ni cepat penguasaannya. Jadi itulah yang golongan inilah yang perlu mengambil bidang agama untuk membawa Islam. Kan? Tapi terbalik dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni orang yang belajar agama ini adalah orang yang sekali. Kalau kita ada anak nanti, anak yang paling cerdas masuk jadi kontraktor sebenarnya. Anak kita yang paling yang paling bengak sekali kan. Agama ada anak-anak yang paling buah sekali, yang paling tak disiplin sekali. Semua masuk sekolah agama. Kan? Jadi bila jadi macam tu, keluarlah ustaz-ustaz yang penglipu lara ni. Ustaz-ustaz yang suka duk gebang sana, gebang sini. Duk cerita benda-benda ngarut kan. Duk berbodoh orang kan, duk mencarut. Itulah hasil daripada tangan kita sendiri sebenarnya. Kita yang merendah-rendahkan pengajian agama, dan anak-anak kita yang mana yang tak boleh, yang slow sikit tu kita hantar sekolah agama, hantar tahfiz. Jadi itu akan melahirkan generasi asatizah ataupun ustaz-ustaz yang tidak kompeten ataupun tidak berdisiplin pun. Jadi sebenarnya aliran agama ini perlu dipelopori ataupun dipenuhi dengan golongan-golongan yang cerdik pandai. Barulah pengajian agama ni nampak segar. Pengajian agama ni nampak hebat. Ustaz-ustaz yang cerdik, ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Itu fungsi fatanah sebenarnya. Sebab apa? Untuk mengalahkan hujah orang yang bawa syubhat. Kalaulah ustaz-ustaz ni semua lengai je, semuanya macam mandom je kan. Jadi macam mana agama Islam ni nak hebat kan? Jadi kita kena ubahlah mindset kita ni. Cepat pick up tu hantar sekolah agama. Dia belajar agama betul-betul dan dia akan hasilkan satu output yang hebat untuk tradisi umat Islam. Jadi itu saranan saya lah. Bolehlah sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain tempat di Wahabi ni lah. Jadi itu yang kita boleh dapati daripada
sifat bagi Rasul. Yang terakhir, sifat yang harus bagi Rasul. Adapun sifat dengan sekalian, ini sifat harus bagi Rasul. Bersifat dengan sekalian sifat perangai tubuh manusia seperti makan, minum. Dia boleh kahwin. Dia beza dengan macam agama Kristian. Pada mereka tidak boleh. Boleh insya-Allah. Silakan. Pada mereka tidak boleh berkahwin sebenarnya. Itu melanggar manusia lah, sisi manusia. Para rasul juga boleh sakit dan sebagainya. Itu sifat-sifat bagi manusia itu adalah harus bagi Rasulullah, Rasul, kecuali janganlah sampai tahap mengurangkan sifat Rasul itu kepada mereka. Dalil. Adapun dalil itu sekalian sifat yang empat, kerana jikalau Rasulullah berdusta atau khianat atau menyikan mereka itu, maka itu tiada serupa kerana Allah Ta'ala tiada menyuruh dengan berbuat yang jahat. Dan jikalau Rasul bebal, saja tidak boleh ia mengalahkan hujah sekalian orang kafir yang membedakannya. Ini dalil kepada sifat-sifat wajib. Yang terakhir, adapun dalilnya harus Rasulullah bersifat perangai tubuh manusia, maka itu kelihatan oleh sekalian sahabat jatuhnya pada sekalian Rasul dan sampai itu diriwayatkan oleh para rasul, para sahabat bahawa Nabi itu macam manusia biasa. Wal basru laisa kal basar. Rasulullah itu manusia kan. Bezalah kalau malaikat yang datang ke bahagian yang keempat tu, kita akan masuk bahagian yang keempat. Kemudian tengoklah kalau ada rezeki kita akan khatam esok. Tapi kalau ada mungkin masa saya rasa kita mungkin khatam minggu depan kot. InsyaAllah esok kita penderah yang mana yang baki-baki yang lebih kurang tu. Jadi masa khatam nanti kita baca sikit je lah. Kemudian kita buka kepada persoalan yang mana nak tanya-tanya soalan itu kita simpan minggu depan insyaAllah. Jadi ada soalan tak sebelum saya tutup tengok puasa? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit. Saya pernah baca kitab Sirah Rahikul Maktum dalam satu kisah tentang Rasulullah tu, selepas turunnya wahyu yang pertama, ada satu tempoh wahyu tidak turun. Ketika itu dia diceritakan dalam kitab Sirah tu, Rasulullah merasa keliru. Okey. Lebih kurang gitulah ceritanya. Kemudian dalam keadaan tersebut macam rasa Rasulullah tertekan, mungkin tertekan. Saya tak tahu nak terjemahkan macam mana, nak faham cerita tu macam mana. Dan ketika itu Rasulullah naik ke tempat yang tinggi, nak jatuhkan tubuh baginda, gitu. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak memahami kisah-kisah macam ni? Adakah ia tidak, maksudnya tidak, adakah kisah macam ni menunjukkan kelemahan dan kekurangan Rasulullah gitu? Macam mana? Okay, baik. Sebenarnya nas dalam Wahyu Maktum tu ada satu yang pertama yang kita kena faham, nas tu ada, tapi ada ulama yang kritik nas tu
yang tentang Rasulullah nak lemparkan diri, nak macam sebenarnya benda ni jadi isu juga kat Twitter sebelum ni. Ada sebahagian orang yang ambil nas ni nak menunjukkan bahawa Rasulullah nak suicide kan, nak bunuh diri. Itu maksud teks sejarah ni kita boleh ambil secara tekstual, tekstual. Tapi daripada sudut kontekstual tu sebenarnya yang kita kena faham. Jadi bila kita baca, ada orang yang memahami bahawa Rasulullah nak buat suicide kan, Rasulullah nak bunuh diri. Tapi daripada satu aspek yang kita faham daripada kisah itu adalah yang pertama riwayat itu ada ulama yang kritik. Cuma saya tak ingat siapa yang kritik bahawa kesahihan riwayat itu. Yang kedua, bagaimana kita nak memahami konteks apa yang berlaku pada Rasulullah. Apa yang berlaku pada Rasulullah itu, satu, kita tak nafikan bahawa Rasulullah ada jengka masa dia, masa baginda mengalami kesedihan dan baginda juga stres juga, macam manusia biasa. Tapi bukannya sampai depres yang menunjukkan baginda ada mental illness kan. Itu kita kena faham. Sebab ada juga orang yang quote beberapa permasalahan tentang kisah tu menunjukkan bahawa Rasulullah depression dan ada masalah mental, mental illness. Jadi yang kita faham bahawa Rasulullah pada tahap demikian, Rasulullah ada satu masa itu Rasulullah tertekan ni bukan bermaksud depression yang mental illness, tapi biasalah tertekan cara manusia lah. Jadi macam saudara kita tanya tadi, bukanlah Rasulullah itu tertekan sampai tahap depression yang mental illness. Ada masalah mental ni. Jadi saya jawab balik, riwayat itu ada yang ulama yang kritik kesahihan riwayat itu yang Rasulullah nak melemparkan di jatuh gunung dan sebagainya itu. Yang kedua, macam mana kita nak memahami daripada sudut konteks. Rasulullah juga manusia biasa, ada masa yang baginda sedih, ada yang masa baginda tertekan, ada baginda masa baginda, sebab ada satu kisah tu, satu kisah yang Rasulullah ketika mana selesai umrah ataupun haji, yang masa nak bersyukur tu. Jadi masa kisah tu Rasulullah perintahkan pada para sahabat, kata waktu ni kita tahallul, kita bercukur ataupun kita kerak rambut lah. Kemudian masa tu apa yang berlaku, masa tu para sahabat macam, tak tahulah situasi yang saya baca sirah tu, para sahabat macam dia tak ambil indah sangat apa yang perintah Rasulullah tu. Jadi Rasulullah masuk dalam kemah balik dengan Sina Aisyah. Rasulullah cerita dalam masalah, Rasulullah macam stres lah sebab apa para sahabat tak bagi respon. Jadi itu sifat manusia lah. Jadi bila dia ceritakan Aisyah kata sepatutnya kamu yang kena tunjukkan kena tunjukkan dahulu tahallul tu, kena bercukur dahulu, barulah para sahabat boleh ikut kan. Jadi lepas tu Rasulullah dengar benda tu, Rasulullah pun keluar, Rasulullah bercukur. Itu menunjukkan bahawa sisi Rasulullah, tapi tak mengurangkan keaizahan Rasulullah pun. Macam tu juga dengan kisah yang Rasulullah stres dan sebagainya tadi tu. Okay, saya jawab. Tak mengurangkan langsung keaizahan dan kehebatan Rasulullah sekiranya Rasulullah stres, Rasulullah sedih dan sebagainya. Itu menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan kita juga. Faham eh? Jawab tak? Saya jawab soalan yang ni. Okay. Ustaz, bagaimana kisah yang Allah tegur Nabi dan Quran yang surah Al-Baqarah yang tak silap orang yang buta itu? Kesilapan yang okey. Yang ni ada saya baca dalam ada seorang asatizah ada komen tentang surah Al-Baqarah tu Abu Ummi Maktum. Itu salah seorang sahabat Rasulullah yang ketika mana Rasul sedang berintegrasi dengan musyrikin Mekah, para pembesar Mekah. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah yang buta, yang dia darjat dia kurang sikit dah daripada musyrikin ni. Jadi bila dia nak tanya soalan pada Rasulullah tak indahkan. Jadi sebenarnya para ulama ada juga bagi komentar tentang
peristiwa ini. Yang pertamanya, kita tidak boleh gunakan perkataan Allah menegur. Sebab bila kita gunakan perkataan Allah menegur tu akan membawa satu gambaran kepada Rasulullah buat kesalahan ataupun Rasulullah melakukan sesuatu dengan nafsu dia. Sedangkan pada ketika itu menunjukkan daripada sudut hikmahnya, perbuatan Rasulullah itu dia lebih kepada nak memberi pengajaran kepada umat. Itu yang kita kena faham daripada sudut macam mana kita nak memahami situasi dia. Tapi bukannya Allah tegur bermaksud Rasulullah buat kesalahan ataupun Rasulullah buat sesuatu yang berdasarkan nafsu dia. Cuma Rasulullah, Allah nak bagi pengajaran kepada Rasulullah dan pengajaran kepada umat yang bila baca surah Abasa tu kita akan fahami apa yang nak disampaikan oleh Allah dan nak disampaikan oleh Rasulullah ketika mana berlakunya peristiwa tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama mengatakan bahawa Rasulullah ismah, Rasulullah terpelihara daripada melakukan dosa, bukan terpelihara melakukan kesilapan. Itu ada satu yang pendapat ulama mengatakan demikian, cuma pendapat itu tak kuat. Cuma contohnya yang kisah Muhammad, kisah Rasulullah yang terkurang rakaat, kemudian ada sahabat Rasulullah Zuljadain tu, dia tegur Rasulullah, dia bukan tegur, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah perintah kamu lakukan ini mengurangkan kurangnya rakaat ini perintah daripada Allah ataupun kamu terlupa? Jadi betul Rasulullah kata kedua-duanya tidak. Dan Rasulullah terus sambung tambah satu lagi rakaat. Jadi itu daripada sudut satu sudut kita nampak Rasulullah buat kesalahan. Tapi kita tak boleh mengatakan itu satu kesalahan, sedangkan apa yang berlaku itu salah satu bentuk tarbiyah ataupun bentuk pengajaran kepada umat. Jadi saya ulang balik. Yang pertama, itu bukannya teguran Allah Taala kepada Rasulullah dan surah Abasa tu, tapi itu salah satu bentuk pengajaran dan salah satu boleh kita katakan benda yang dah Allah rancangkan agar satu aspek yang Allah nak ajar dan Rasulullah nak ajar pada kita berlakunya peristiwa tersebut. Yang keduanya, ada ulama mengatakan bahawa Rasulullah ismah, Rasulullah ma'asum daripada sudut dosa, bukan daripada sudut kesalahan. Jadi, tapi pendapat itu lemah. Rasulullah, kena kita pegang bahawa Rasulullah ma'asum daripada sudut dosa dan ma'asum daripada kesalahan. Rasulullah tidak pernah buat silap. Sebab apa? Apa yang berlaku sepanjang hidup Rasulullah itu semuanya pengajaran kepada umat. Faham? Okey. Jelas tak? Okey. So, sifat-sifat bagi Rasul ni semua bagi Rasul kan? Ya, semua Rasul. Semua Rasul. Bukan Rasulullah saja. Semua Rasul. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, apa? Itu semua Rasul. Cuma saya bagi contoh Rasulullah lah. Senang faham. Lagi soalan? Kan soalan? Ustaz nak tanya sikit. Adakah sifat wajib bagi Rasul ini adalah sifat yang wajib bagi Nabi juga? Tak. Ini sifat wajib bagi Rasul sahaja. Tapi tak ada masalah pun untuk seorang Nabi itu bersifat-sifat dengan sifat demikian. Kecuali yang saya cakap tadi lah sifat tabligh tu. Cuma sifat tabligh ni bukan bermaksud Nabi tidak diperintahkan untuk sampaikan risalah. Jadi Nabi tak sampaikan risalah itu maksud Nabi tak tabligh. Jadi apa saja yang diarahkan kepada seorang Nabi itu, ada seorang Rasul itu, tapi kalau dia tak buat baru maksud dia dikitman, dia sembunyikan. Jadi sifat bagi seorang Rasul ataupun seorang Nabi itu tidak masalah juga jika seorang Nabi untuk bersifat dengan 4 sifat demikian, tapi wajib bagi Rasul untuk bersifat dengan sifat demikian. Sebab apa? Nabi ni lebih umum.
Ada ulama mengatakan bilangan Nabi tak silap saya 146 kot. 146,000. Kalau Rasul 316. Yang wajib 25. Jadi bilangan para Nabi dan Rasul. Nanti saya cek balik lah bilangan yang saya tak ingat. Okay, ada lagi soalan? Sepuluh. Tadi kita start. Oh, aku 8.30. Kat 2 jam lah. Ada lagi soalan? Ustaz, bagaimana kita nak faham cerita Nabi Adam termakan buah khuldi? Saya dah agak lah. Okay. Okay. Daripada kisah Nabi Adam tu, Nabi Adam makan buah khuldi tu, dia beza sudut pandang kita sebagai seorang Muslim dengan sudut pandang sebagai Kristian. Jadi dalam salah satu etikad orang Kristian, Nabi Adam tu melakukan sin. Tu yang ada konsep origin of sin tu. Maksudnya Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa yang dosa itu diwarisi oleh sekalian umat manusia. Kemudian dosa itu perlu disucikan dengan korban daripada Nabi Isa. Itu sudut pandang orang Kristian terhadap apa yang berlaku pada Nabi Adam. Cuma kita sebagai seorang Muslim, kita mungkin daripada satu sudut kita memahami bahawa apa yang berlaku pada Nabi Adam itu adalah salah satu bentuk kecuaian. Bukan kecuaian. Maksudnya dia terpengaruh daripada bisikan syaitan. Maksudnya bila terpengaruh ni bermaksud benda itu bukan 100% daripada Nabi Adam. Bukan 1% daripada Nabi Adam yang sampai Nabi Adam makan buah khuldi tu. Dan perkara itu juga diselesaikan dengan permintaan ampun daripada Nabi Adam kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa saya pun tak pasti nak menjawab bahawa itu adalah satu bentuk dosa. Tapi kita tak katakan itu bentuk dosa sebab dosa itu pandangan orang Kristian. Kita tak katakan benda itu satu dosa, tapi kita katakan bahawa itu salah satu bentuk yang kesalahan. Bukan kesalahan, saya tak mahu ni ke nak cakap apa. Takut kita silap cakap kan. Sebab kita faham bahawa para Rasul ni dia ismah, dia terpelihara daripada dosa. Cuma dalam kisah Nabi Adam ni mungkin ada special sikit. Saya buat rujukan lain lah. Cuma yang kita faham bahawa apa yang Nabi Adam buat itu, benda itu bukan satu dosa yang kita yakin, bukan satu dosa. Mungkin kesalahan yang Nabi Adam terbuat lah. Sebab benda itu memang secara nyatanya daripada bisikan syaitan. Kan? Kalau kita baca kisah Nabi Adam pun, Nabi Adam dah avoid dah sebenarnya syaitan ni. Cuma bila ada bisikan itu berulang-ulang kali sampailah Nabi Adam termakan buah khuldi tu. Mungkin kita kata termakan lah, bukan Nabi Adam makan buah khuldi itu secara sengaja. Jadi mungkin itu jawapan saya lah. Tak boleh nak cakap ni sebab isu dia yang besar juga. Okay. Lagi tak? Ada lagi soalan? Tak ada InsyaAllah setakat itu je untuk malam ni. InsyaAllah esok kita akan sambung bab sam'iyat. Kemudian kita baca yang baki-baki surat yang terakhir itu. InsyaAllah minggu depan, hari Khamis minggu depan, InsyaAllah kita akan khatam InsyaAllah. Jadi setakat itu untuk malam ini. Semoga memberikan sebuah sedikit makluman dan ilmu kepada sahabat-sahabat sekalian.
dan mencerahkan perkara yang sebelum ni ada keraguan. InsyaAllah setakat itu untuk malam ni. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum.